Menyokong? Tak ada sokong? Saya menyokong. Okey, terima kasih. Baik, ahli-ahli perwakilan Parlimen Belia Malaysia sekalian, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Cuma ahli-ahli perwakilan Parlimen Belia semua, saya ingin mengingatkan bahawa masa pembahasan bagi setiap pembahas adalah 15 minit. Jadi saya buka untuk pembahasan 15 minit. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Speaker Dewan, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Sekretariat daripada Kementerian Belia dan Sukan dan sahabat Parlimen Belia pada hari ini. Nama saya Farhan Nur bin Ishak, Johor 06 hari ini bersemangat dan berterima kasih kepada Ketua Pengerusi Jawatan Kuasa saya kerana membawa usul ini. Untuk makluman semua, saya merupakan anak penduduk Felda dan hari ini di Dewan Yang Mulia ini saya akan terangkan dan jelaskan serta berkongsi kepada anda semua tentang kehidupan sebagai seorang anak petani kelapa sawit. Dan hari ini saya berbangga kerana Presiden Majlis Belia Felda Malaysia, Saudara Fazil Hassan menyatakan sokongan dan hadir ke Dewan Yang Mulia ini untuk memberi sokongan untuk usul ini terus diterima. Sahabat sekalian, kelapa sawit ini sangat bermakna sebenarnya untuk kita. Dan ia telah memberi banyak faedah dan perubahan hidup kepada lebih 650,000 orang. Itu baru sahaja pengusaha sawit. Saya belum cerita tentang pekerjaan-pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan daripada industri sawit ini. Hampir 3 juta, tuan-tuan. Jadi saya harap isu ini kita tekankan sama-sama untuk kita bawa ke hadapan untuk membela nasib rakyat Malaysia, terutamanya belia seperti saya hari ini. Saya berbangga, tuan-tuan, hari ini saya tidak malu untuk membawa biji sawit ke dalam parlimen. Untuk pengetahuan tuan-tuan, objek yang saya pegang ini bernilai bukan 10,000, bukan 2.6 bilion, tetapi menghampiri 80 bilion. Jadi ini adalah satu pendapatan negara yang sangat besar. Jadi saya harap kita harus sebagai generasi pewaris masa akan datang untuk membantu sektor sawit ini supaya tidak diboikot. Okey, mungkin saya yakin dan percaya berhampiran dengan kawasan tempat tinggal sahabat sekalian, mungkin kampung halaman di parlimen sahabat-sahabat sekalian pasti akan ada satu tanaman yang orang kampung saya panggil dengan izin palm oil. Okey. Okey, jadi begitu penting kelapa sawit ini di kawasan luar bandar. Seterusnya hari ini saya ingin menjelaskan tentang, saya ingin lebih berkongsilah untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian mengetahui tentang kepayahan hidup. Sewaktu saya kecil, saya telah membantu ayah saya daripada korek lubang, tanam anak sawit, buat pagar daripada kena rangga adik babi dan sebagainya. Saya rasa, tuan-tuan, dan tanpa kelapa sawit, saya yakin saya mungkin tidak akan dapat melanjutkan pelajaran hingga universiti. Dan saya mungkin tidak akan berada di dewan ini kerana kepayahan hidup pada masa lepas. Saya rasa dan saya yakin suara saya pada hari ini bukan hanya suara saya, tapi saya mewakili seluruh suara belia pengusaha kelapa sawit seluruh Malaysia. Jadi saya harap bukalah minda tuan-tuan untuk menyelami apa yang kami rasa. Saya tidak ingin berkata panjang, tetapi hari ini kalau kita lihat Kesatuan Eropah mengatakan bahawa sawit ni punca segala masalah. Hari ini saya berkatakan tidak, tuan-tuan. Kerana kalau kita lihat, anda semua mungkin akan percaya bahawa industri sawit ini memberi banyak peluang pekerjaan kepada warga asing. Tapi saya nak anda semua faham bahawa ada belia seperti saya yang meneruskan legasi kelapa sawit pada hari ini. Saya tidak malu mengatakan bahawa saya telah bekerja di ibu kota pada satu ketika dahulu. Tetapi kerana tuntutan terhadap ibu bapa, saya korbankan cita-cita saya untuk saya pulang ke kampung dan meneruskan legasi kelapa sawit.
Tetapi tiba-tiba Parlimen Eropah mencantas impian saya. Apa akan jadi sekiranya harga sawit turun? Hari ini saya ada bawa resit Felda 1 tan bersamaan lebih kurang 500 lebih. Tapi tak mustahil sekiranya kita berdiam diri, sekiranya kita tidak membawa usul ini ke hadapan, 1 tan sawit akan turun serendah-rendahnya sehingga mungkin 100 hingga 200 ringgit. Jadi apa yang akan berlaku kepada sahabat-sahabat saya, pemandu lori, pengait buah kelapa sawit, pengutip biji lerai dan sebagainya. Mereka sudah ada komitmen. Jadi bagaimana mereka ingin meneruskan keterlangsungan hidup mereka? Besar harapan kami, warga Felda, warga Felkra, warga pekebun kecil, sekiranya Dewan ini menyokong usul ini, dan kami akan berasa bangga kerana anda semua bersama kami, merasa kepayahan hidup kami. Sahabat sekalian, bukanlah niat saya untuk membuat anda semua sedih. Okey. Tapi itulah apa yang saya rasa pada hari ini. Sekiranya industri sawit ini terancam, tidak mustahil, banyak belia di kawasan luar bandar akan berhijrah ke bandar. Jadi siapa yang akan melaksanakan kerja-kerja sosial di kawasan luar bandar? Kalau anda semua mati, siapa yang nak gali kubur? Saya cakap benar tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kami di Felda, tugas-tugas generasi pertama telah terpikul di bahu kami. Jadi, kerana itu kami benar-benar merayu supaya kerajaan Eropah mengkaji semula tuntutan mereka untuk memboikot sawit di Malaysia ini. Mungkin tak ada kesalahan pula ke? Okey. Okay, sila. Terima kasih sahabat saya Johor 06. Saya turut bersedihlah kepada sahabat saya dan juga belia-belia di luar sana yang terlibat dengan penanaman sawit. Saya ingin mencatat sementara Felda berada di situasi begini, apa pandangan saudara? Saya tengok di sini RISDA sedang mengkaji mengenai penanaman ketum. Betul? Ini betul. Mengenai penanaman ketum. Jadi sementara saya rasa 2020 PU akan laksanakan ni. Sementara itu saya rasa dah boleh kerajaan Malaysia dah boleh iktirafkan penanaman ketum ni. Untuk belia-belia Felda yang dalam situasi begini. Terima kasih. Terima kasih untuk satu cadangan yang saya rasa perlu dikaji. Okey, sahabat daripada Johor 04, bukan saya ingin katakan tidak benar cadangan daripada tuan. Tapi kita kena faham dan kita kena berbalik kepada asas Felkra itu ditubuhkan, Felda itu ditubuhkan adalah kerana buah sawit. Dan saya percaya ada sahabat sekalian yang tak pernah pegang buah sawit ini. Jadi hari ini saya benarkan sahabat sekalian memegang satu objek yang bernilai 80 bilion. Izin laluan boleh tak? 80 bilion tuan-tuan. Okey, sementara saya edarkan boleh. 07. Boleh Perak 07. Boleh pegang 07. 80 bilion ni. Okay, sila. Okey, terima kasih Tuan Dipertua, sahabat saya Lela Rataka. Soalan saya mudah saja. Okey, memandangkan EU telah pun melancarkan projek untuk boikot kelapa sawit, kenapa tidak Felda ataupun rakan-rakan Majlis Belia Felda dan sebagainya mencadangkan kepada kerajaan supaya hari ini Malaysia kita lancarkan satu program Buy EU Last. Sebagaimana yang pernah kita buat Buy British Last. Sekian, terima kasih. Terima kasih Perak 07, cadangan yang sangat baik dan cadangan itu sebenarnya telah kami masukkan untuk pembahas-pembahasan seterusnya. Terima kasih untuk itu. Dan hari ini untuk menyatakan semangat ke atas buah sawit, saya ada hadiah untuk sahabat-sahabat sekalian. Saya akan bagi seorang mungkin satu tandan. Kalau nak satu tandan boleh datanglah ke kebun saya. Hari ini saya tak malu untuk menyatakan bahawa saya sanggup untuk membawa buah sawit. Sebelum saya datang ke sini, kebun saya baru harvest dengan izin buah sawit ni. Tapi apabila saya katakan dalam grup WhatsApp,
hari ini aku nak bawa buah sawit ni pergi parlimen. Kawan saya nama dia Iman, mungkin dia tengah menonton live. Terima kasih kerana mensedekahkan buah ini. Dan hari ini saya membawa suara anda semua untuk menyatakan ahli parlimen belia bersama-sama seluruh warga Malaysia untuk membantah isu sawit ini. Okey, Johor 07. Terima kasih. Saya rasa macam bersemangat untuk menyokong sawit, usul sawit ni. Dengan bawa buah lerai, dengan bawa tandan sawit, saya rasa besar pengorbanan saudara untuk peneroka-peneroka di felda-felda. Saya nak tambah sikit yang Perak Tujuh cakap tadi. Kita buat EU last buy apa? Buy EU last. Kalau gitu, kalau EU memboikot ataupun dia tak nak beli sawit dengan kita, so kita membantah sampai ke mana? Kalau dia kata dia tak nak beli juga, kita nak buat macam mana? Contoh, kita tengok filem Doremi lah. Kita tengok filem Doremi, dia jual beros gigi. Takkan kita nak buat macam filem Doremi? Kau mesti beli beros gigi ni daripada France, Kongo, Morongo. Takkan kita nak buat macam itu? Jadi kita kena jadi satu industri yang mahal. Macam awak cakap tadi, 80 bilion harga sawit di Malaysia ni. Kan? Jadi kita perlukan maruah seorang peneroka ni, pembaharuan untuk peneroka-peneroka. Kita jangan jual pada EU. Kalau EU tak nak beli, tak apa. You take it or leave it. Tak nak, jalan. Tak ada, kita cari negara lain. Terima kasih. Boleh beli. Saya sokong usul ni, tak ada masalah. Terima kasih Johor 07, dan mungkin hari ini atau esok saya akan jual sawit 10 tan kepada sahabat ya. Minta gulung. Saya beli. Minta gulung Johor 06 ya. Okey, baik, seterusnya saya ingin menyatakan bahawa mengapa kita harus menyokong usul ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah berjumpa dengan Presiden Indonesia untuk bersama bergabung Malaysia dan Indonesia bagi menyekat dan membantah supaya sawit ini tidak diboikot di dunia. Dan yang seterusnya, tidak cukup dengan itu, Timbalan Perdana Menteri juga telah menyatakan sekeras-kerasnya bahawa Malaysia akan mengambil apa jua langkah untuk menangani isu ini. Dan tidak cukup dengan itu, seluruh warga belia, terutamanya hari ini kita lihat Majlis Belia Felda Malaysia dan Majlis Belia Malaysia telah juga menyatakan bantahan yang ingin membawa usul ini ke peringkat nasional. Jadi mengapa untuk kita pada hari ini untuk tidak menyokong usul ini? Kita lihat kepimpinan tertinggi negara juga telah menyokong usul ini. Jadi saya berharap sahabat sekalian dapat hari ini buka hati anda semua. Bersama kita supaya tidak dijajah, dan buah sawit bernilai 80 bilion ini akan terus menjadi identiti Malaysia dan patriotisme di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya warga belia seperti saya. Untuk pengetahuan tuan sekalian, negara Eropah juga ada yang tidak menyokong usul ini. Kalau anda lihat secara live di YouTube, di media sosial dan sebagainya, kedutaan Perancis dan Sweden tidak menyokong usul ini. Jadi kita masih belum kalah dalam isu ini. Oleh itu, kita tunjukkan daripada kepimpinan Perdana Menteri hinggalah belia akar umbi bersama-sama menyekat daripada usul ini, usul Parlimen Eropah ini menjadi kenyataan. Itu harapan saya, sahabat sekalian. Dan saya harap persidangan hari ini ditontonlah oleh wakil daripada Parlimen Eropah. Dengan izin, you please give me a chance to explain and inform about our palm oil. I bet your point of view will be different after that. Please welcome us there. Jadi bawa kami ke Parlimen Eropah untuk kami jelaskan kepada anda semua tentang kelapa sawit dengan lebih mendalam. Minta gulung 06. Terima kasih. Sikit lagi. Jadi saya lihat tadi perbahasan ini penuh dengan pantun.
Saya juga ingin berpantun sebelum saya menamatkan perbahasan saya. Cik Mas Ayu menyusun galah, galah disusun di celah pelepah. Pantang kami pemotong galah, membujur lalu melintang patah. Jadi, hari ini saya ingin memohon maaf sekiranya ada ungkapan saya pada hari ini menyinggung sahabat sekalian ataupun sahabat-sahabat di luar sana. Saya mohon maaf kerana inilah luahan hati saya dan saya telus, tidak bersembunyi dan tidak bermuka-muka. Tetapi sekiranya EU terasa hati, padanlah muka. Kami lagi terasa hati dengan tindakan anda semua, ahli Parlimen Eropah. Yang saya harap, sahabat sekalian, sebelum ini, kalau saya lihat mungkin akan ada beliau yang ingin menentang usul ini. Sekiranya anda ingin menentang usul ini, anda mesti janjikan dengan saya dua perkara. Yang pertama, sekiranya anda kata, biarlah EU nak boykot sawit kita. Baiklah, tapi anda kena janji, anda yang akan beli sawit kami. Boleh? Johor 07, Johor 01, Kelantan. Kalau boleh, saya terus akan cakap dengan Tan Sri Pengurusi Felda, okey, kita dah ada buyer dengan izin yang akan beli sawit kita. So, saya tak perlu risau. Kehidupan kami di kampung halaman akan aman damai. Dan yang kedua, sekiranya anda bercerita tentang teknologi, anda kena faham, untuk membuat satu teknologi baru, perlukan masa yang sangat lama. Jadi itu. Dan anda harus menjadi orang yang pertama melaksanakan teknologi itu. Sekiranya dua permintaan saya ini anda tunaikan, anda bolehlah menolak usul ini. Sekian daripada saya. Terima kasih Tuan Yang Speaker. Saya Farhan Nur bin Ishak, Johor 06, mohon untuk menyokong usul tersebut. Terima kasih Johor 06.